Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya mulakan Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa masjid, hadirin sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sambung balik perbincangan berkenaan dengan pengurusan harta, keuangan, pelaburan, kemudian juga beberapa instrumen yang mana untuk pelaburan, kemudian perkara-perkara yang lain yang telah pun kita bincangkan. Dan seingat saya paling terakhir sebelum kita berhenti Ramadan, kita berbincang tentang harta luqatah, barang yang kita jumpa, duit yang kita jumpa, barang temuan, apa yang kita nak buat, dan kita telah pun bincangkan. Kalau tuan-tuan rajin lupa kan, tak berapa ingat, maka tak ada masalah, tengok balik rakaman. Okay? Tak ada masalah. Baik, hari ini insya-Allah kita sambung kepada perbincangan yang saya rasa penting juga, persediaan kita sebelum meninggal dunia, persediaan sebelum mana kita melangkah kepada alam lain, alam akhirat, alam barzah dan sebagainya. Kita berbincang tentang salah satu daripada apa yang kita boleh buat dengan harta kita, iaitulah dipanggil sebagai hibah. Okay? Hibah. Jadi hibah ni kita boleh katakan secara umumnya, nanti kita akan bincanglah apa itu hibah, apakah dalil-dalil berkait dengan hibah, apa beza hibah dengan wasiat. Ramai orang kadang-kadang dia wasiat kepada anak dia, wasiat kepada isteri dia, maka adakah wasiat itu sah ataupun sebagainya. Dan kemudian juga kita nak tengok daripada sudut moden. Jadi moden pada hari ini dah ada dipanggil hibah takaful, hibah tabung haji, okey, dan berapa hibah syarikat dan sebagainya yang boleh untuk dihibahkan, dihadiahkan, disedekahkan, dan apa rukun, apa syarat dan apa perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ini. Baik, kenapa penting tajuk ni? Ataupun dulu kita nak kena tahu dulu. Perkara pertama nak kena tahu tu kenapa penting. Yang pertama, bahawa kita kena tahu bahawa harta kita ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala mutlak, semata-mata milik Allah. Cuma Allah bagi kita pinjam, Allah bagi kita manfaatkan sekejap sebelum mana kita meninggal dunia. Dan sebab tu kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyebut dalam kitab beliau tentang adab dan etika dalam keuangan ekonomi Islam ini, beliau menyatakan, membawa satu perkataan yang cukup bagus saya rasa. Beliau menyatakan al-malu malullah. Beliau menyatakan harta itu asalnya adalah harta Allah. Harta Allah. Buktinya apa tuan-tuan? Buktinya Allah bagi kita modal, kita meniaga, kita buat berbagai jenis pelaburan dan sebagainya, dan kemudian kita kena zakat. Kerana Allah bagi modal, Allah bagi rezeki, Allah bagi duit, Allah bagi keuangan kepada kita, dan kemudian Allah suruh kita nak dapat pahala, buat zakat. Nak dapat pahala, kena sedekah, kena hibah. Itu perkara pertama, harta yang kita boleh manfaatkan dengan cara hibah, yang kita akan bincang lebih detail kejap lagi. Satu. Yang kedua, antara perkara yang penting juga ialah kita nak bagi kepada orang yang kita sayang. Orang yang kita rasa kalau kita meninggal dunia nanti, tak tahu ada pihak-pihak tertentu yang mungkin ada berkepentingan peribadi, dan akhirnya dia akan mengambil harta yang sepatutnya memang jadi milik dia lah. Kan? Ini harta pusaka lah. Tuan-tuan pun dah banyak siri-siri kuliah tentang harta pusaka. Tetapi akhirnya nanti kita akan tengok, bila semua orang menuntut, isteri hanya dapat 1/8. 1/8 tu kalau rumah, bahagian tandas juga dapat. Dapur boleh sikit lah, bahagian dapur. Lepas tu nanti macam mana kita nak bagi ni? Nak tak nak rumah tu kena jual. Bila kena jual, isteri kita suri rumah sepenuh masa, tak ada pendapatan simpanan pun ada sikit-sikit lah untuk meneruskan kehidupan. Jadi yang pentingnya dia nak rumah penginapan. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita tak menguruskan benda-benda seperti ini sebelum kita meninggal dunia, kita bimbang, takut akhirnya isteri kita bila semua dah dapat hak masing-masing, rupanya tinggal bawah jambatan, rupanya tersadai dekat Petronas, rupanya kena buang apa ini dan sebagainya. Benda ni kes berlaku tuan-tuan.
Ni kajian kes di Malaysia ni, benda ni memang berlaku. Hak isteri itu bukan diabaikan, bukan. Tapi sebab portion bahagian isteri itu sikit, 1/8 semata-mata, maka 7/8 lagi milik orang lain. Maka nak tak nak untuk bahagikan secara faraid, tak ada cara lain, jual. Kalau melain semua setuju nak bagi kepada isteri, okeylah. Anak dia ke, kan, yang sepatutnya dapat harta pusaka, maka hibah boleh membantu si isteri untuk dia mendapatkan rumah tu sepenuhnya. Adapun harta pusaka boleh daripada cash, daripada tanah, rumah lain dan sebagainya yang boleh diberikan secara harta pusaka. Adapun rumah sebiji tu, bagilah dekat isteri. Boleh? Boleh. Cara macam mana? Bukan wasiat. Caranya adalah hibah. Sekejap lagi kita bincang apa beza wasiat dengan hibah. Tu sekejap lagi kita detailkan. Okey, kita pergi dulu tuan-tuan. Secara umumnya, apa yang disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, beliau mentakrifkan hibah ni maksudnya apa. Beliau menyatakan bahawa hibah ni sama macam hadiah, sama macam sedekah, sama macam derma. Cuma kita lebih spesifik kepada siapa? Kepada isteri, kepada anak-anak, kepada kawan-kawan, kepada sekolah tahfiz, kepada pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Maka dia lebih spesifik. Dan sebab tu takrif yang lebih tepatnya, hibah ni ialah satu akad perjanjian, satu kontrak perjanjian di antara seseorang kepada seseorang yang lain tanpa ada yang dipanggil sebagai meminta balasan. Maksudnya semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kan, contoh, saya ada kawan, saya kata ni telefon saya pun ingat mungkin nak tukar baru ke apa, jadi saya hibahkan kepada awak, ambil, tak ada masalah, saya hibah. So hibah tu maksud hibah telefon, kan, jadi saya hibah. Saya ada motor, saya ada kenderaan, ada apa-apa lah, saya kata saya hibah. Ataupun saya beli van ke apa, saya pergi hibahkan kepada sekolah tahfiz, gunakanlah untuk bantu pelajar-pelajar tahfiz nak pergi ke mana dan sebagainya, gunalah bank tu, guna van tu, tak ada masalah. Itu hibah. Okey. Apa dia? Perlu. Jadi kita detailkan. Secara hukumnya nanti kita bincang, adakah hibah mulut sudah cukup? Kan? Saya hibahkan, maksud saya meninggal dunia nanti, saya hibahkan kenderaan motor ni pada kawan saya. Cukup ke? Secara hukum valid. Secara hukum valid, sah. Tetapi hari ni punya cerita, zaman AI, zaman big data, zaman apa kita bincang semua ni, maka semua orang perlukan hitam dan putih, dokumen. Maka perlu lantik pentadbir, perlu lantik peguam, perlu lantik apa semua. Maka yang itu adalah yang paling the best choice, supaya benda tu memang betul-betul kita bukan sekadar mulut, tapi ada di atas tangan kita. Maksudnya kita tulis, kita setuju bahagian-bahagian apa. Itu lebih bagus lah. Itu biasanya trustee punya syarikat, dia akan masuk sekali ada bahagian untuk wasiat satu, dan kemudian untuk hibah tu sekali. Itu lebih valid, lebih bagus. Sebab nanti dia akan timbul apa tuan-tuan? Kemudian hari nanti, sebab kes ni juga saya sebut kajian kes, pernah berlaku satu cerita ataupun satu isu di PJ. PJ ni isu dia apa? Isunya ayah telah hibahkan satu tanah. Tanah tu telah terdirinya sekolah tahfiz dan ada murid yang ramai. Maksudnya hibah tu dalam konteks masa kita faham wakaf lah. Dan wakaf maksudnya dihibahkan oleh si ayah tadi. Maka kita tahu dalam mahkamah syariah, hibah ni dia tak boleh untuk nak dicabar. Itu isu je. Sebabnya dah jelas secara hukum okey. Tapi persoalan dia ialah anak-anak rasa macam tak puas hati, betul ke ayah dia hibah? Sebab apa? Tak ada surat perjanjian, tak ada penulisan, tak ada kata apa-apa dan sebagainya. Maka disebabkan itu, si anak menuntut di mahkamah sivil, menyatakan tanah tu ada hak dia. Bila buat tuan-tuan, dia bayar kos lawyer apa benda semua, menang kes tu dekat anak, maka tanah tu diberikan semula kepada anak. Sekolah tahfiz, ustaz-ustaz, pelajar-pelajar sila cari tanah lain. Sebab apa tuan-tuan? Satu, isu tamak harta lah, itu cerita dia. Yang kedua, kerana kita kena ada documentation yang jelas benda tu. Itu cerita tu, bagus persoalan tu kan. Masuk ada lantikan peguam, memanglah ada kena bayar sikit tuan-tuan kan. Tapi secara umum kita kata dia jelas, kita bagi kat siapa, ni hitam putih dia, dibaca surat wasiat, dibaca hibah tu kepada siapa, maka tak ada siapa lagi yang boleh
untuk nak menyatakan bahawa dah ayah saya tak hibahkan, keluarga saya tak bagi. Tak ada. Sebab benda ni dah jalan. Nanti kita bincang isu tu lebih detail lagi. Okey, sebelum kita pergi jauh. So hibah adalah satu pemberian yang kita bagi kepada satu orang, tujuannya hanyalah kerana Allah, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan hibah ini tuan-tuan, itu isu pertama. Dalilnya kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut dalam surah An-Nisa pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat itu, fakuluhu hani'an mari'a, ataupun sebelum tu Allah menyatakan fa in tibna an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Allah menyatakan kalau isteri kamu memberikan ataupun memulangkan, menghadiahkan sebahagian daripada mas kahwin yang wajib ke atasnya, maka Allah kata apa? Makanlah sebahagian daripada itu dengan suatu yang lazat, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni cerita apa tuan-tuan? Ayat ni cerita mas kahwin. Apa kaitan dengan mas kahwin? Mas kahwin yang RM300, RM22, RM50 ikut negeri lah. Ikut negeri. Yang itu wajibnya miliknya siapa? Siapa punya? Isteri. Pemberian yang wajib seorang suami kepada isteri, namanya mas kahwin. Tapi Allah kata, andai kata isteri itu dia kata, abang tak apa dah kahwin kan, contohnya ni 300 ni abang, saya halalkan, tak ada masalah, abang ambil lah, nak bagi semua pun boleh, ataupun kita kata sebagai nak bagi separuh pun boleh, ambil lah 100 setengah bang, saya halalkan, tak ada masalah. Maka Allah kata, kalau isteri kamu halalkan, isteri kamu bagi macam tu, maka makanlah ia sebagai satu daripada yang lazat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia bagi tadi tu? Hibah. Maksudnya bagi hadiah, bagi secara sukarela, bagi secara tanpa paksaan, untuk semata-mata kepada si suami yang disebutkan tadi. Kan, sebab asalnya wajib untuk siapa yang bagi? Suami bagi pada isteri, tapi isteri halalkan sebahagian, maka hukumnya harus. Itu dalil yang pertama daripada Al-Quran. Yang kedua, dalil daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW, beliau menyatakan al-tahadu atau tahadu wa tahabu, saling-salinglah kamu menghibah, bertukar-tukar hadiah, memberi hadiah, derma, sumbangan, sedekah. Tapi saya sebut tadi, bezanya itu ialah untuk seseorang, untuk tempat tertentu, untuk orang tertentu. Itu beza dia sikit lah. Bezanya tu kat situ. Okay? Jadi kerana apa? Kata Nabi, kamu bagilah hadiah, tukar-tukarlah hadiah, nescaya kamu akan saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Sebab kita bagi hibah tu kerana sayang, kita bagi hibah tu kerana kita nak rasakan bahawa kehidupan kita dekat dunia akan berakhir. Nanti setelah kita meninggal dunia, maka dengan duit hibah tu kita boleh bagi kepada sesiapa yang kita kehendaki, isteri baik, anak baik, dan sesiapa yang berkaitan. Dan fungsi hibah ni tuan-tuan, yang paling bagusnya apa? Bila kita ada orang-orang tertentu yang bukan daripada ahli waris, yang memerlukan kita rasa, kan? Dia sama, nanti kita bincang sikit tentang isu perbezaan hibah dengan wasiat, kan? Tapi ya, semua para ulama disebut dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Ini satu kitab yang dibuat oleh kerajaan Bahrain tuan-tuan. Menteri mereka, menteri wakaf mereka kumpul semua para ulama satu dunia dan buat satu kitab yang dipanggil sebagai Mausu'ah, ensiklopedia, mengumpulkan cerita-cerita ataupun isu-isu hukum tentang fiqh. Baik, kitab ni menyatakan bahawa hibah ini telah sepakat di kalangan para ulama, hukumnya sunnah. Siapa buat hibah? Hibah untuk anak dia, hibah untuk orang tersayang, hibah untuk surau, hibah untuk masjid, buat. Maka hukumnya apa? Sunnah, kerana ia adalah salah satu daripada perbuatan yang pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita kata ini kes harta pusaka. Kita kata secara asasnya ayah mendapat 1/6
Ini kena tanya Ustaz Faraid harta pusaka kita lah. Saya ingat dia ada kuliah bulanan kat sini. Okey. Jadi saya sebut, saya ringkas. Secara umum ayah dapat 1/6. Hak yang wajib untuk si ayah 1/6. Kan? 1/6. Jadi pada 1/6 ni besar tak besar juga. Dan bila mana kes macam tadi tu kan, halau lah apa semua dan sebagainya, dia makan harta yang batil. Makan harta yang batil. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 14. Allah kata apa? Batil ni apa maksud dia? Harta yang haram. Dan ancaman kita pergi ambil hak ayah. Ni bukan isu hak ayah saja ni. Hak sesiapa pun. Kita halau dia. Ni tanah ni patut sekian-sekian dapat. Kita buang nama dia. Ataupun waktu perbicaraan, kebetulan ahli waris ni kat luar negara kan. Bila dekat luar negara, kita tak bawa dia tu nama tu sekali pergi pejabat tanah. Pergi dekat pusaka kecil. Kita tak bawa. Kita tutup buang nama dia. Kita nafikan hak dia. Daripada harta pusaka yang wajib dia warisi, kita halau dan sebagainya. Allah kata apa? Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 14, Allah menyatakan apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang mana melanggar batasan hukum hakam faraid tadi kan, yang patut dapat 1/6 tadi, dia langgar, dia tak peduli. Allah menyatakan bahawa maka dia akan masuk dalam neraka Allah, kekal dalam neraka Allah. Dosa sama macam syirik, tuan-tuan. Dosa yang buat kekal dalam neraka ni apa dia? Tuan-tuan tak percaya, buka surah An-Nisa ayat 14. Buka surah An-Nisa ayat 14 kan? Ataupun sebelum tu pun ada juga ayat yang ke-13 surah An-Nisa. Allah kata jangan main-main tentang harta pusaka. Sebab tu harta pusaka detail dalam Quran. Semua bahagian yang orang patut dapat tu akan dapat. Kita buat tak cakna, buat tak ni, kita halau lagi apa dan sebagainya kan. Kes-kes yang berlaku dalam masyarakat kita, saya kata mereka ni mungkin tak sampai ilmu tu kepada mereka. Mungkin satu. Yang kedua, kesedaran tentang harta pusaka ni, dia bukan isu kesedaran macam kita benda-benda lain, bukan. Tapi kesedaran kerana melibatkan kekal dalam neraka itu yang sangat dahsyat yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Lepas Allah cerita bahagian masing-masing, ni berapa, 1/2, 1/4, 1/6, 2/3 agihan apa semua, laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Kemudian Allah kata, jangan langgar. Jangan langgar, jangan buat apa-apa batasan, jangan renovation ke apa, jangan. Banyaklah 1/8 bagi kat isteri, bagi 1/16 lah kita potong lagi. Contoh. No. Ni laki kenapa dapat 2 bahagian? Patutnya perempuan pun dapat 2 bahagian. Ni geng-geng liberal, tuan-tuan. Geng-geng liberal dia nak sama semua. Imam pun boleh perempuan. Ceraikan isteri itu bukan setakat suami boleh ceraikan isteri. Laki pun boleh talak, isteri pun boleh talakkan suami. Bayangkan kalau isteri ada talak 3, tuan-tuan, dia talakkan kita. Jadi pemikiran liberal dia tak boleh macam tu. Semua nak sama rata semua. Dah, ada benda yang Allah bagi kebaikan di tempat ini, di tempat lain Allah bagi kebaikan bagi wanita. Contohnya apa tuan? Nafkah. Selagi mana isteri kita hidup 50 tahun, 60 tahun, kewajipan kita tetap bagi nafkah kepada dia. Hak tu. Walaupun dia tak dapat bahagian harta pusaka tadi, tapi kewajipan kita bagi nafkah. Tapi orang tak pandang bab tu. Dia kata, Allah, perempuan dapat 1 bahagian, lelaki 2 bahagian. Panjang cerita, tuan-tuan. Itu sambung dengan Ustaz Faraid kita lah, insya-Allah. Okey. Baik. Jadi saya patah balik. Bila sebut tentang hibah tadi, maka kita kata apa beza hibah dengan wasiat? Ramai orang kadang-kadang ayah wasiatkan kamu tanah ni bagi sama rata. Wasiat tu tak valid, tuan-tuan. Wasiat tu tak valid. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis surah Imam Tirmizi. Dan beberapa riwayat hadis yang sahih lain, kata Nabi SAW, la wasiyata lil warith, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Datang kita, ayah wasiatkan, mak wasiatkan, tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Sebab dia bukan terma tu wasiat. Perkataan tu bukan wasiat. Kalau hibah boleh. Tu beza dia, tuan-tuan. Tu beza dia. Sebab wasiat ini Nabi sebut tak boleh kepada ahli waris. Jadi perbezaan pertama, wasiat dengan hibah. Hibah boleh kepada sesiapa pun. Wasiat kepada ahli waris tak boleh. Maksudnya kepada siapa boleh, kecuali ahli waris. Hibah ahli waris pun boleh, yang bukan ahli waris pun boleh, tak ada masalah. Itu perbezaan yang pertama, tuan-tuan, yang ketara. Okey, itu satu. Yang kedua, hibah ni dia boleh berlaku sama ada hidup ataupun meninggal dunia. Saya kata contoh dekat anak saya. Katalah contoh, saya kata, anak, ayah nak hibahkan kamu sebidang tanah. Kak long kamu nanti dapat juga sebidang tanah. Hak ni pun ayah nak hibahkan. Hibah tu terus pergi tukar nama pejabat tanah, terus sah hibah tu. Terus sah. Tak ada masalah.
Tapi kalau wasiat dia takkan berlaku selepas penyerahan tu, setelah kita meninggal dunia. Maksudnya hibah ni boleh dua-dua, sama ada hidup pun boleh, ataupun saya kata ayah nak hibahkan tapi lepas ayah meninggal dunia nanti kamu ambil lah tanah pun boleh, tak ada masalah. Tapi wasiat mesti setelah meninggal dunia kan. Jadi kita kena jelaslah tentang isu tu kan. Itu perbezaan yang kedua. Yang ketiga, wasiat ada had batasan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, tak boleh lebih 1/3, tuan-tuan. Nak wasiat tak boleh lebih 1/3. Tapi kalau sebuah rumah tu kita nak wasiat, saya nak wasiat kalau rumah ni kepada apa? Kepada sekolah tahfiz lah. Saya nak wasiatlah tanah ni kepada sekian-sekian untuk buat apa-apalah, kebajikan, NGO dan sebagainya. Maka daripada tanah tu 1 ekar, maka dia hanya tak boleh 1 ekar tu, dia 1/3 daripada 1 ekar sahaja. Tapi kalau kita nak hibah, semua tanah ekar yang kita nak tu kita hibahkan, tak ada masalah. Habis tu harta pusaka nanti dapat berapa, ahli waris dapat berapa, ahli waris akan dapat daripada benda lain. Yang kita hibah tu tanah aja. Yang kita hibah tu rumah aja. Tapi benda lain, cash, duit lain, tanah lain, tempat lain dan sebagainya, tu semua dapat kepada harta pusaka, dibagi secara ahli waris untuk harta pusaka. Tapi kalau semata-mata wasiat itu, sebab tu tuan-tuan, wasiat ni dia penting bila apa? Bila kita ada orang-orang yang tak ada persangkutan ahli keturunan darah zuriat dengan kita. Contoh satu, anak susuan. Bukan anak susuan mahram ke Ustaz? Betul. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi sebut apa? Ma yuharrimu minar radha'a wa ma yuharrimu min nasab yuharrimu minar radha'a. Apa yang diharamkan, memahramkan satu orang tu dengan sebab nasab, memahramkan dia dengan sebab penyusuan. Mahram di situ ialah mahram aurat. Kalau nak duduk dengan kita punya anak perempuan tu tak ada masalah sebab dia anak susuan kita. Dia tak kira berkhalwat. Tu contohnya tuan-tuan. Kan? Ataupun benda-benda yang melibatkan isu-isu, ialah isu salam tak salam, sentuh tak sentuh, tak ada masalah. Tapi masalahnya ialah harta pusaka dia tak dapat. Kerana kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama telah ijma' bersepakat sebab-sebab mewariskan harta pusaka tu hanya 2 saja. Yang pertama kerana keturunan darah, yang kedua kerana perkahwinan. Suami isteri. Suami meninggal dapat tak isteri? Dapat. Isteri meninggal dapat tak suami? Dapat. So sebab 2 ni, maka penyusuan tak masuk. Jadi kita pening kepala. Macam mana anak suan ni nak bagi harta, tuan-tuan? Sebab 1 sen pun dia tak akan dapat daripada harta pusaka kita. Wasiat. Sebab dia bukan ahli waris kita. Sebab dia bukan zuriat keturunan kita pada asalnya. Maka boleh dengan wasiat. Hibah boleh, hibah lagi lah boleh, tuan-tuan, tak ada masalah. Kan kita tengok anak kita, ni dapat 2 bahagian lelaki, isteri pun dapat bahagian. Ni anak angkat kita, anak susuan kita, anak tiri kita. Contoh. Maka macam mana nak bagi? Maka dengan wasiat ataupun hibah boleh membantu, sebab mereka bukan daripada ahli waris zuriat keturunan kita. Sebab kita nak bagi, tuan, kita nak kena bagi. Mungkin dia baru belajar, kecil lagi. Kalau kita meninggal jadi apa-apa, macam mana? Maka daripada harta tadi, itulah yang boleh bantu, sebab kita hibah, sebab kita wasiatkan. Itu beza, tuan-tuan, secara ringkas antara hibah dengan wasiat. Okey. Yang keseterusnya, apa jenis hibah? Okey. Sebahagian para ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i bahagi kepada 3. Satu dipanggil hibah mutlak. Hibah mutlak ni maksudnya ialah kita boleh bagi terus tanpa terikat dengan kita hidup ke mati ke apa, tak ada. So kita kata, ayah ingat nak hadiahkan kereta ni kat awak lah. Kereta ni pun habis bayar pun semua, tak ada masalah dah, nak hadiah. Contohnya kan. Maka kita pun kata, baik ayah, saya terima, saya suka kereta ni, jom pergi tukar nama. Selesai. Mutlak. Kepada siapa, orangnya apa, tak terikat dengan apa-apa syarat. Secara umum, tak ada isu, tak ada masalah. Itu mutlak. Dan biasanya dia berlaku sebelum mana kita meninggal dunia. Satu keadaan. Yang kedua, hibah amanah. Hibah amanah. Tadi hibah mutlak, umum lah. Hibah amanah biasanya berlaku selepas kematian, baru diserahkan harta kita tu kepada orang yang kita letakkan penama ataupun yang penerima hibah tu. Contoh gini, tuan-tuan, saya bawa tu cerita isu semasa. Contohlah tabung haji.
Mungkin tuan-tuan alhamdulillah ada pengalaman rezeki dah Allah kurniakan pergi haji dan sebagainya, contohlah. Tapi ada lagi simpanan duit kita tu. Adalah berapa puluh ribu ke ratus ke terpulanglah ada rezeki yang banyak, mungkin tuan-tuan ada simpanan yang seperti itu. Maka tuan-tuan berkata, kalau saya tak lantik, dia ada dua satu penama pentadbir. Penama pentadbir ni dia bukan hibah. Dia adalah orang yang pegang amanah, tak kira lah isteri ke anak ke abang long ke abang tak kira siapa. Dan bila kita meninggal dunia, wajib duit dalam tabung haji itu sebab penama, sebab pentadbir untuk dibahagikan secara harta pusaka. Semua orang akan dapat bahagian masing-masing. Semua orang akan dapat dia punya portion tertentu dengan sebab yang telah pun ditetapkan oleh Allah dalam surah An-Nisa 11, 12, 13 kita sebutkan tadi. Okey, itu kalau lantik penama. Tuan-tuan cek baliklah, tengok balik ni penama ke atau tuan-tuan letak penama yang menerima hibah amanah. 2017 tabung haji telah buat satu bahagian tertentu. Tadi tu hanya pentadbir saja, maksudnya kena agih secara faraid harta pusaka. Jadi tabung haji start 2017 dia buat yang penama untuk terima hibah amanah. Apa beza dengan tadi tuan-tuan? Bila letak penama hibah amanah isteri kita, anak kita, 100% duit itu tak diagihkan secara faraid, hanya pada penama hibah yang kita telah letakkan. Tu beza dia tuan-tuan. Jadi maksudnya kalau kita, sebab harta pusaka mungkin daripada benda lain, rumah, aset-aset yang kita ada, tapi yang duit tabung haji ni adalah dalam 200 ribu ke contoh kan, tak lagi kat 20 ribu, 30 ribu adalah sikit. Lepas-lepas pergi haji tu ada juga masuk sikit contohnya, adalah 50 ribu. Jadi 50 ribu ni ingat cash ni bagi teruslah dekat isteri contohnya, boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tak ada siapa yang bantah, tak ada hukum hakam syarak yang membantah, sebab kita hibah amanah. Maksudnya kalau kita meninggal dunia, kalau kita tak meninggal, kita gunalah duit tu, ada rezeki, ada nak buat apa-apa kan yang bermanfaat. Tapi kalau kita meninggal dunia, duit tu akan terus serah kepada penama yang kita letakkan. Ini juga yang ada dalam hibah takaful. Hibah takaful. Hibah takaful tu maksudnya apa? Kita ambil satu polisi takaful. Katalah contoh polisi takaful tu apa dia? Kemalangan contohnya. Kemalangan tu dapat apa? Kalau kita takdirlah oleh Allah ke cacat kekal ke apa, akan dapat contoh 50 ribu, 100 ribu dia punya pampasan tu. Okay? Jadi kalau kita tak letak tu, hanya letak sekadar pernama, maka kalau ikut apa yang dikeluarkan oleh AC dan sebagainya lagi, Bank Negara Malaysia pun, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara dan sebagainya, menyatakan bahawa kena bahagi secara harta pusaka. Sebab kita letak tu ialah hanya dia tu penama yang akan menerima setelah mana kita accident, meninggal dunia ataupun sebagainya. Itu satu. Tapi kalau kita letak, maksudnya kita premium yang kita sumbangkan tu untuk bulanan, tapi kita buat hibah amanah, contohlah RM50 sebulan, maka kalau kita meninggal dunia, yang hibah amanah tadi 100% duit tu diserahkan kepada penama hibah amanah yang kita letak. Tu tuan-tuan, itu kasih sayang tu. Kita nak buat untuk siapa, kerana apa, maka benda itu tidak menjadi satu benda yang dilarang oleh syarak. KWSP tak ada tuan-tuan. Yang itu tak ada hibah amanah. Yang ada apa dia? Pentadbir. Wajib dia bagi secara harta pusaka. Maksud kita letak nama isteri kita ke, anak kita ke dan sebagainya, maka KBSP tak menyediakan perkhidmatan hibah amanah, tak ada. Maka nak tak nak kena agih secara harta pusaka. Okey. Persoalannya pula, kalau yang kita nak bagi tu, kita dah buat hibah amanah, dia dulu yang meninggal. Patutnya kita rasa kita dulu lah, tapi dia dulu yang meninggal. Maka tuan-tuan boleh tulis satu surat arahan kepada pihak-pihak yang terbabit, supaya nanti hibah itu akan kembali semula kepada tuan-tuan, ataupun hibah amanah akan pergi kepada penama kedua yang tuan-tuan letak hibah amanah tu. Tak ada masalah, boleh buat surat tu. Tuan-tuan pergi amanah raya boleh buat, syarikat trustee pun boleh buat dan sebagainya tentang perkara ni. Dia tujuan dia apa tuan-tuan? Supaya kita buat benda tu, kita nak bagi kepada orang yang kita sayang. Nak bagi tu maksudnya pahala tu, pahala. Tapi cumanya kita kata ia adalah bahagian yang memang sungguh-sungguh kita nak bagi, memang sungguh-sungguh kita nak sedekahkan apa dan sebagainya, maka itu yang kita kata perancangan akhirat tuan-tuan. Perancangan akhirat. Kita jangan kata tak apalah nanti harta pusaka tu bagilah, ikutlah arahan Allah, ikutlah perintah Allah, betul. Tapi kadang-kadang, sebab tu kita kena ingat kenapa Nabi sebut sedekah jariah. Yang pertama, bila meninggal anak Adam itu terputus semua perkara kecuali 3 perkara. Bukan anak yang soleh dulu tuan-tuan, nombor 1. Bukan ilmu yang bermanfaat tuan-tuan. Yang letak 1 tu apa? Sedekah jariah. Sedekah tu kita sendiri yang waktu hidup tu keluarkan duit, bagi, letak surat kan, umumkan dan sebagainya. Kita sendiri.
Sebab tu yang pertama tu sedekah jariah, sebab kita sendiri yang buat. Kalau kita meninggal dunia, anak kita yang soleh tuan-tuan, yang doakan kita tu, tu cerita dia. Bukan cerita supaya anak tu tak jadi soleh, bukan. Maksudnya dia daripada pergantungan kepada anak kita yang soleh. Memanglah hasil usaha kita, ilmu yang bermanfaat, yang disebar, yang diamalkan. Tapi dia lambat sikit kesan tu. Saya boleh sebutlah tuan-tuan. Kita nak kata anak tu bila kita meninggal dunia, anak tu doakan kita tiap-tiap hari ke tuan-tuan? Tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu solat, alhamdulillah. Lepas 2 tahun dia ingat lagi tak kat kita? Lepas 3 tahun, lepas 10 tahun, dia dah ada anak, dia ada cucu lagi, rasa-rasa dia mungkin ingat, tapi mungkin jarang-jarang. Tak sama seperti waktu awal-awal kita meninggal dunia. Tahlil 3 hari berturut-turut contohnya kan, kemudian baca Quran, hadiahkan pahala, mungkin waktu tu. Lepas tu, sebab tu Nabi bila sebut satu benda, Nabi tu cerdik. Tu sifat fatanah Nabi tu. Nabi tahu dah di sebalik tu kenapa nombor 1 kena sedekah jariah. Sebab daripada kita sendiri tuan-tuan, daripada kita sendiri. Bukan mengharapkan anak, bukan mengharapkan ilmu yang akan disebarkan, bukan, kita sendiri. Maka sebab tu sangat penting dalam isu berkait dengan hibah itu sendiri. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga ialah dipanggil hibatus syarat ataupun hibah masyrutah. Hibah dengan bersyarat. Yang ni ramai juga orang buat tuan-tuan. Hibah bersyarat macam mana? Contoh, seorang ayah dia buat rumah baru. Maka dia kata, rumah lama macam mana? Rumah lama ni tak nak jual, tak nak sewa, tak nak apa, tapi nak hibah kepada anak, nak hibah kepada orang tertentu. Maka ayah letakkan syarat. Apa syarat dia? Selagi mana rumah ni tak siap, ayah tak pindah, maka hibah ni belum berlaku. Dia letak syarat gitu. Maksudnya kalaulah contoh rumah dah siap, rumah baru pun pindah dalam tempoh setahun ke macam tu, maka waktu tu ayah nak duduk dulu. Ayah letakkan syarat nak duduk dulu. Lepas tu bagilah sekolah tahfiz, bagilah siapa-siapa yang kita nak hibahkan tu. Maka bila kita dah pindah, hibah tu dah jadi valid. Dia seolah-olah kita letak syarat. Kan boleh jadi juga kalau selagi mana ayah hidup, selagi mana ayah manfaatkan apa ke kebun ke pendapatan ke apa ke, maka ayah nak manfaatkan lah. Tapi kalau ayah terus meninggal dunia, maka ayah syaratkan lepas ayah meninggal dunia, maka baru ayah nak serahkan. Dia seakan amanah, tapi dia meletakkan syarat tertentu. Dia tak syarat tertentu. Kan, contohnya, selagi mana ayah mampu kerja, buat ladang ni apa semua, okeylah. Tapi bila ayah dah sakit, ayah hibahkan pada kamu sambunglah tugas ayah. Contohnya, buatlah hasil tu kamu ambil lah, tak ada masalah. Itu pun boleh jadi syarat juga. Jadi hibah tu kita kata ada 3 kategori. Hibah bagi terus, tak ada masalah. Yang kedua letak syarat. Yang ketiga ialah selepas meninggal dunia dipanggil sebagai hibah amanah. Itu konsep yang ada dalam Islam berkaitan dengan hibah. Tuan-tuan boleh buat dekat mana-mana. Buat, sebab tu tadi penting. Sebab syarat hibah ni tuan-tuan, dia kena ada 4 rukun dia. Hibah ada 4 rukun. Pertama sekali, pemberi hibah. Beri itu bukan dengan paksaan. Dia tak boleh tarik balik tuan-tuan. Sebab tu kena fikir betul-betul sebelum bagi tu. Kan kadang-kadang bagi kat kawan, bagi dekat ni kawan baik tuan-tuan, daripada zaman tadika, zaman sekolah, universiti, kerja, rumah sewa, semua duduk sama-sama. Lepas tu ingat ada rezeki lebih ni, nak hibah dekat kawan dia lah. Kan? Lepas hibah tu bergaduh. Tak boleh. Saya nak tarik balik awak punya hibah yang saya bagi kat awak tu. Rumah tu saya nak balik. Kata Nabi apa tuan-tuan? Sebab tu mazhab Syafi'i tak benarkan tarik hibah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW, al-a'id fi hibatih. Orang yang menarik semula hibahnya yang telah diberikan, kata Nabi apa? Seperti mana anjing menjilat semula muntahnya. Nabi tak bagi. Sebab tu nak bagi hadiah, nak bagi hibah, bagi betul-betul tuan-tuan. Jangan lepas nikah nak mengungkit pula ke. Dulu saya pernah tolong awak kan, saya bagi awak hibah rumah ni kan, awak tak tolong saya dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Kerana kita kata jangan ada perasaan untuk tarik balik hibah. Sebab tadi apa dia? Kita bagi kerana mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita tarik balik, habislah pahalanya. Tak dapatlah balik. Kan itu dia punya konsep asas kepada hibah. Jadi nak bagi tu fikir betul-betul. Sebab harta pusaka memang apa keadaan pun memang kena bagi macam tu lah. Bahagian masing-masing. Tapi hibah tu sungguh-sungguh nak bagi, betul-betul buat, maka kita selesaikan. Okey, so tu pemberi hibah. Yang kedua, dia mesti berakal. Sebab tu para ulama fiqh bincang, tak boleh buat hibah ketika sedang nazak. Ayah sedang nazak dekat hospital. Sebab tu tuan-tuan, ada polisi
insurans, takaful, insurans lah terutamanya, ataupun takaful pun ada juga, yang mana ejen-ejen tu dia pergi jumpa waktu ayah tu tengah sakit apa semua, ayah pun sign polisi apa semua. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sebab dia tu dalam keadaan yang tak terkawal, nazar yang teramat sakit, tak boleh. Kan apatah lagi orang hari ni pergi tiru tanda tangan, ambil jari ayah tu cok kat situ nak oh lagilah tuan-tuan. Lepas tu Abdul Wahid tu dah ajar kita tentang macam mana harta pusaka kan, yang disuruh Sulaiman Al-Aklakan dan sebagainya tu kan, untuk dilantik jadi peguam dan macam-macam lagi tu, supaya itu Nabi Piramli, almarhum Tan Sri Piramli dah ajar kita dah. Ni ceritanya kalau kamu tak betul-betul ni. Tu cerita harta pusaka tuan-tuan, bergaduh dan sebagainya, kena jual macam-macam lagi kan, 2.5% penasihat, macam-macam lagi tuan-tuan kan. Jadi itu cerita dia kan. Jadi benda tu pun sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh ambil, dan ia berkait dengan kehidupan kita menguruskan harta kita. Okey, so itu penerima. Yang pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Perlu tak penerima hibah tahu yang dia itu akan mendapat hibah? Tak perlu. Sebab tu kadang-kadang bila tuan-tuan pergi syarikat trustee ke ataupun amanah raya ke mana-manalah tempat yang menguruskan benda ni, tuan-tuan nak bagi tu dekat siapa, along angah apa semua ni, alhamdulillah rezeki ada 2-3 biji rumah, tuan-tuan nak bagi sebiji seorang contohnya. Rumah lebih-lebih kurang, landed double story contohlah kan. Jadi tuan-tuan pun nak bagi. Bila nak bagi, tuan-tuan letak dah dalam tu penama, Along dapat yang dekat PJ, Angah dapat dekat Puchong, yang ni dapat dekat dekat kawasan sini contohnya. Kan. Jadi 3 tu dah bagi dah. Perlu tak penama hibah tu tahu? Tak perlu. Tahu-tahu bila meninggal dunia dibacakan kepada dia, disingkapkan, baru tahu rupanya ayah dia dah hibah pada dia rumah ni, Along ni Angah ni, semua lebih kurang sama je. Maka hukumnya adalah harus. Tak perlu penerima hibah tu tahu, sebab documentation telah ada. Okay. Penama ataupun siapa penerima dia telah ada. Okay. Itu dia punya konsep. Ini lebih teknikal sikit lah tuan-tuan, peguam punya isu apa semua tu, saya tak naklah ke dalam sangat. Cuma saya kata sah ataupun tak, kita kata sebenarnya asalnya mulut dah sah, cuma documentation lebih penting, lebih utama, supaya rekod dan supaya jelas, tak ada siapa boleh cabar, tak ada siapa boleh terasa hati ini memang ayah nak bagi kepada orang tertentu dan sebagainya. Okey, penerima. Yang ketiga, sirah. Maksudnya ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni maksudnya ialah dengan ini saya menghibahkan harta ni. Saya terima tu bila? Nak terima sekarang pun boleh. Bila dah bagi tanah tu kan. Jadi kata okey saya terima. Jadi dapatlah tanah, pergilah tukar nama. Pun boleh juga macam tu. Ataupun contohnya qabul dia tu lambat. Lambat tu bila dah meninggal dunia, tengok-tengok ada nama dia, ayah dia bagi sebidang tanah, maka dia pun kata saya terimalah tanah tu. Contoh je kan. Jadi dia boleh jadi begitu. Itu ijab dan qabul. Sebab tu kena jelas. Ijab dan qabul tuan-tuan boleh jadi dengan, secara umum kita kat Malaysia ni, secara jujurnya saya kata boleh berlaku dengan 2 lah. Walaupun ada 4, sebenarnya 2. Pertama dengan lidah kita, yang kedua dengan penulisan, documentation. Kita sign, kita letak nama, kita tanda tangan, kita setuju siapa nak bagi. Tu 2 tu lah. Itu lebih baik. Kalau tuan-tuan dengan lisan pun tuan-tuan okey, dengan penulisan pun okey, maka tu dah valid untuk penyerahan harta hibah kepada orang yang nak kita bagi tu. Itu dipanggil sebagai sirah. Sebab kalau tak ada rukun ni, saya nak bagi hibah tapi tak tahu penerima, tak tahu siapa nak bagi tapi nak bagi. Tak boleh tuan-tuan, tak jelas. Sebab tu hibah tu spesifik kepada siapa, persatuan ke, NGO ke dan sebagainya. Okey. Kemudian yang keempat, rukun dia ialah barang ataupun benda yang nak dihibahkan tu. Barang ataupun benda yang nak dihibahkan tu. Apa dia? Pertama, benda tu kena halal dan bermanfaat lah. Kan? Rumah tak adalah cop halal jakim. Tak adalah kereta, tak adalah cop halal jakim. Tak ada, tapi dia bermanfaat. Dia bermanfaat, maka boleh tak hibah? Boleh hibah. Yang halal bermanfaat. Halal lagilah benda-benda contoh apa? Tanah yang dibeli dengan harta halal, kan? Pendapatan yang halal dan sebagainya, dihibahkan. Itu bagus. Itu dipanggil sebagai barang ataupun benda yang boleh dimanfaatkan. Adakah hibah yang tak boleh dimanfaatkan tuan-tuan? Ada. Macam-macam tuan-tuan. Hari ni orang punya pemikiran tu dia dah macam-macam tuan-tuan. Contoh kan. Jadi dia kata kadang-kadang dia nak hibahkan benda-benda tu kadang mengarut. Mengarut benda-benda yang nak dihibahkan. Guna hibah tapi mengarut. Kan? Contohnya apa? Saya hibahkan kasih sayang, cinta ni kepada awak. Macam dia boleh hibah benda yang tak nampak, benda yang tak pasti ni, kan? Tak boleh, tak ada, kan? Ataupun dia hibahkan benda-benda yang melanggar hukum hakam syarak. Contohnya apa? Ni tanah ni bukan saya punya. Contoh kan. Ini tanah ni apa? Tanah ni kerajaan punya. Dekat mana tu? Tanah ni ada di bawah pencawang.
tepi highway. Jadi kerajaan punya. Tapi sebab saya rasa saya nak tanah tu penama, saya hibah kat awak. Tak boleh. Sebab bukan awak punya. Akan menghibahkan satu benda bukan kepunyaan awak. Betul lah awak tanam pokok, betul lah awak pergi siram petang-petang, tapi hakikat sebenar tu bukan atas tanah awak contohnya. Jadi benda-benda macam tu tak jelas, bukan mengikut peruntukan undang-undang, bukan perkara yang bermanfaat, maka benda tu tak boleh dihibahkan. Maka itu kita kata secara asas kepada konsep perbincangan ni. Dan sebenarnya banyak lagi tuan-tuan, saya rasa kita kena sambunglah pada waktu yang akan datang. Ada hibah ni kepada non-Muslim, boleh tak hibah pada non-Muslim? Harta pusaka confirm tak dapat. Mu'alaf banyak tanya saya tuan-tuan, dia nak bagi harta kepada mak ayah dia yang belum Islam. Jadi tak boleh, sebab kalau meninggal dunia itu adalah harta pusaka, tak boleh. Jadi macam mana? Hibah boleh tuan-tuan, hibah boleh, walaupun Muslim walaupun bukan non-Muslim. Sebenarnya panjang lagi lah dia punya perbincangan. InsyaAllah ada kesempatan saya akan sambung sikit dan kemudian kita akan masuklah kepada tajuk yang baru pada perbincangan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma fakina fid din wa adina ta'wi wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiy was-siddiqi wasyuhada was-salihin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik salim. Kita suruh dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.